You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru je saya tengok satu konten YouTube Man Max, dan kemudian selang beberapa hari kita lihat personality yang tertentu itu telah mengeluarkan statement di harian Metro bahawa dia tidak rela ataupun tidak membenarkan konten seperti itu dikeluarkan di YouTube Man Max. Apa yang menjadi persoalannya hari ini adalah kita tidak boleh melihat dari sudut satu pihak saja. Kita kena dengar dua-dua. Okey, bagi saya baik Man Max ataupun Mael Ekspedisi, dua-dua adalah sahabat baik saya dan kita tak pernah ada masalah kecil-kecil itu biasa. Tetapi pada hari ini kita lihat mereka berdua sekarang ni seolah-olah bertelagah kerana atas perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Man Max mempunyai sebab-sebab tertentu di mana dia merakamkan konten, dan bagi Mael pula dia mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Man Max itu tidak kena etikanya. So kita cuba mengupas isu ni sebaik mungkin, seadil mungkin supaya peminat di luar sana, iaitu peminat Man Max dan juga Mael Ekspedisi dapat berfikir secara rasional apa yang sedang berlaku, dan kita kena berlapang dada ya. Okey. Apabila saya melihat perkara ini dikeluarkan oleh harian Metro di Facebook umpamanya, kita melihat banyak komen-komen yang lari daripada perkara asas, iaitu seperti ada melibatkan Mael kononnya terbabit dengan gejala-gejala yang tidak sihat dan sebagainya. Begitu juga dengan Man, ada yang mengatakan Man tak sepatutnya melakukan perkara seperti terjah, seperti TV dan sebagainya. Jadi kedua-dua pihak mempunyai alasan-alasan tertentu bahawa mereka merasakan bahawa mereka adalah di pihak yang benar. Jadi kemudian kita lihat kalau daripada statement di harian Metro itu, Mael kata dia telah melepaskan ataupun menyerahkan segala isu ini kepada peguamnya. Jadi sebenarnya perkara ini tak sepatutnya diperbesarkan. Okey, walaupun kita tahu Mael mempunyai hak untuk melakukan saman malu dan sebagainya, tetapi sekiranya Man Max mempunyai bukti-bukti bahawa dia pernah berutus WhatsApp ataupun membuat panggilan dan sebagainya, dan ataupun ada merakam suara Mael bahawa dia setuju untuk ditemu ramah, jadi itu akan mengganggu gugat kes berkenaan di mahkamah kelak. Ini terpulang kepada mereka. Bagi saya, bagaikan diluah mati bapa, ditelan mati emak. So saya, kedua-dua mereka ni adalah orang-orang yang penting dalam hidup saya, dan saya tidak ada mahu masalah dengan Man ataupun maupun Mael. Setelah kita melihat komen-komen daripada para netizen ataupun peminat-peminat rock, saya dapati ada unsur-unsur yang tidak berapa sihat. Jadi saya berharap agar peminat-peminat lebih peka ya, kerana kita tak boleh tokok tambah sehingga aib yang telah dibuka semakin besar aibnya, jurang aib tu semakin besar. Jadi kita kena ingat ya bahawa setiap manusia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan. Sama ada mereka komen secara sihat ataupun secara tidak sihat, atau berniat jahat atau sebagainya, semuanya akan dipertanggungjawabkan kerana Allah SWT tahu isi hati kita. Okey.
Saya tak nak panjang lebar, saya cuma ingin menasihatkan pada kedua-dua mereka, iaitu mereka adalah sahabat-sahabat saya. Bagi pertama sekali saya tujukan kepada Man Max, mulai hari ini kena berhati-hati kerana apabila kita buat konten dan sebagainya. Saya pernah siarkan dalam YouTube saya bahawa konten kena jaga, kena make sure apa yang kita nak buat itu bertulis. Kalau lepas ni kalau boleh make sure dia buat satu form atau apa sebagainya, suruh artis berkenaan sains dulu, lepas tu baru siarkan konten. Ini untuk menjaga kepentingan Max kerana YouTube dia semakin membesar. Saya pun tak sangka sebelum ni saya suruh buat YouTube supaya dia dapat menjana income yang lebih proaktif setelah kita menghadapi wabak COVID-19 yang tidak berkesudahan, dan kita dapati artis-artis ramai yang terpaksa melakukan kerja-kerja lain. Iaitu ada yang basking di sana sini dan sebagainya. Tapi ini YouTube content sini adalah antara sumber pendapatan kerana kita faham bahawa artis-artis rock ni ramai peminatnya dan ramai followersnya. Jadi saya yakin Max dengan credibility ataupun kreativiti dia mampu membesarkan channel dia dan menghasilkan pendapatan untuk dirinya di saat semua artis tengah berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk mengalas perut dan juga menyara kehidupan keluarga mereka. Itu adalah baik. Melakukan konten untuk YouTube tu adalah baik, tetapi etika kena jaga. Man Max kena jaga etika. Okey, untuk akan datang, make sure you ambil borang ataupun sediakan borang, make sure artis yang ingin ditemu ramah tu dia sign. Aku janji bahawa dia bersetuju untuk dirinya disiarkan. Okey, ia berlainan dengan cara-cara saya bercerita kerana saya bercerita mengenai pengalaman saya. Dia pergi terjah artis sana, artis sini, artis otak-otak yang lama. Jadi dia kena ada ni kerana kita tak nak perkara yang berbangkit seperti apa yang berlaku pada hari ini, yang mana Mael sendiri tidak puas hati apabila dia tidak keluar dari rumah ataupun tidak datang menemui Man, dan akhirnya Man mengeluarkan juga konten berupa kandungan yang bagi Mael dia tak suka. Okey, saya terpaksa cerita sikit. Sebenarnya kalau Max bertanya pada saya dahulu perkara ni, mungkin perkara ni tak berlaku lah. Sebab saya lebih kenal Mael, dan walaupun saya telah pernah mengurus dia, hanya sekali je saya datang ke rumah Mael. Itu pun dengan izin dia. Maknanya saya datang dengan izin dia. Saya pergi ke rumah dia waktu tu, ketika itu orang tua dia masih hidup dan saya bertemu mereka. Itu pun kerana saya nak beritahu keluarga mereka bahawa saya sedang membuat satu langkah untuk menjadikan Mael seorang penyanyi rock. Pada masa itu kita baru nak tubuhkan ekspedisi. Itu saja. Itu je pertama kali saya datang dan itulah yang terakhir. Kemudian saya ada datang ke Muar dan sebagainya, tapi saya hubungi Mael bila dia tak jawab dan sebagainya. Saya abaikan, saya tunda apa saja program dengan dia apabila dia tak jawab. Kerana itu adalah privasi dia. Okey, Man. Itu dari sudut konten. Dari sudut Mael pula, memanglah kita tak suka apabila privasi kita dirobek oleh sesiapa saja. Tetapi kita kena ingat kalau kita dah berjanji, kita kena akur lah. Kalau katalah kita tak nak dia sampai datang ke rumah dan sebagainya, kita kena menjawab telefon. Paling tidak jawab telefon. Supaya kita boleh cool down orang-orang yang datang ke rumah kita tu ataupun yang cuba terjah kita tu, cool down. Contoh, jawab telefon, Man, aku sorry, I'm not feeling well. Kita jawab lah, kita bagi tahulah apa alasan sekalipun. Tetapi kita kena jawab phone, jawab call. Jawab call dan beritahu pada dia. Itu nasihat saya pada Mael lah. Okey.
Mungkin orang lain tak faham sebagaimana saya faham Mael. Ya, jadi itu beza antara orang lain dengan orang lain lah. Lain orang, lain cara, lain padang, lain belalang. Ya, okey. So saya memang faham. Kalau Mael kata tak payah datang saya memang tak datang. Walaupun saya telah ada di Muar. Saya pernah banyak kali juga datang ke Muar dan saya menghubungi dia dan dia kata dia tak ready to see me. So saya pergi ke kedai makan dan saya balik. Begitulah cara saya. So that is how saya menghormati privacy Mael. Saya kenal dia lama. Saya kenal dia sejak daripada umur dia 18 tahun. 18-19 tahun begitulah. Sebelum dia menyertai ekspedisi lagi, sebelum kita tubuhkan ekspedisi lagi, dia dah saya kenali. Jadi saya tahu sangat perangai dia. Cuma lately ni apabila berlaku pergelutan, perbalahan antara dia dan kumpulan lagi satu yang diketuai Izo, maka dekat situ saya pada mulanya ingin bercerita mengenai perkara-perkara yang sebenar, tetapi apabila saya lihat walaupun perkara yang benar yang saya katakan akan memecah belahkan ekspedisi, jadi saya pull brake, saya tarik brake dan saya berundur. Saya tak nak apa-apa masalah menghantui atau mengganggu ekspedisi. Kesian kerana ekspedisi ni satu nama megah, pernah kita buat show berpuluh-puluh ribu, ada yang kita mencapai sampai 60-70 ribu ringgit kutipan di funfair. Tetapi pada hari ini kita lihat apa yang berlaku pada mereka adalah sangat kesian. So kita tak nak perkara ini berulang. Sebab itu saya kata untuk kita uh, teruskan momentum hidup kita, waktu kita artis ternama, waktu itu kita popular, kita banyak wang. Jadi kita sekarang ni dah orang kata apa, dah otai. Jadi keadaan keuangan kita tak sama seperti mana keadaan dulu waktu kita tengah melonjak naik. Jadi kita nak keep on the momentum ataupun cara hidup kita adalah luar biasa, adalah tidak munasabah. Jadi kita kena berdiri dan berpijak di bumi yang nyata. Apabila kita susah, buat cara susah. Kalau kita mempunyai akal yang panjang, kita mempunyai kebolehan untuk melakukan kerja-kerja lain, silakan. Tetapi kalau kita hanya bergantung harap kepada dunia artis, maknanya dengan bakat kita saja, jadi kita kena kontrol. Ya, sebelum ini saya pernah banyak kali saya dengar Mael kata apabila orang berkata tentang disiplin artis, Mael akan cakap kepada saya sambil kita orang ketawa lah. Dia kata disiplin, ingat ini budak sekolah ke? Yes, that is Rockers, how he answer the question. Bila orang cakap, oh you must have discipline. No, dia jawab, ringkas je. Dia kata, kau ingat ni budak sekolah ke nak ada disiplin dan sebagainya. Sebenarnya, Mael, ini saya kena tegur. Disiplin ni bukan budak sekolah je. Disiplin ni semua orang kena ada. Termasuklah orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah SWT. Dia kena ada disiplin. Disiplin yang pertama, of course lah kita kena bangun solat subuh. Kalau kita tidak ada disiplin, macam mana kita nak bangun solat subuh? Istiqamah, bangun solat subuh. Kita bangun jam 5.45 atau 6 pagi untuk kita bersolat subuh. Sama ada kita nak ke masjid, berjemaah ataupun kita berjemaah di rumah dengan keluarga ataupun bersolat seorang, membadai. Ya, orang kata daripada tak buat, baik buat. So, begitu juga dengan Zuhur, kan ada waktu-waktu tertentu yang Allah tetapkan. Zuhur dari jam 1:05 sehingga jam 4:30 masuk waktu asar. Ya, dia ada disiplin dia. Setiap perkara dalam hidup kita ni ada disiplin, tapi perbezaan disiplin sekolah dengan disiplin agama dengan disiplin kehidupan ni adalah sangat ketara lah. Di sekolah kalau dia ada disiplin, oh you have to cut your hair, tak boleh rambut panjang macam kita ni sekarang ni. Kenalah patuh.
kena pakai baju putih, seluar biru ataupun seluar hijau waktu kita sekolah menengah dan sebagainya. Kita kena ikutlah, tak bolehlah kita suka-suka hati nak pakai baju hitam, kemeja hitam, kemudian seluar putih ke, tak boleh. Kita kena ikut disiplin yang telah ditetapkan oleh sekolah. Begitu juga dengan kehidupan kita. So dalam kehidupan kita ini, kita kena ada disiplin juga. Ya, terpaksa kita, walaupun kita suka ke tak suka ke, kita kena menghadapi realiti ini, kerana orang yang menjaga disiplin akan sentiasa dirahmati Allah. Dia jaga solat dia yang 5 waktu. Waktu subuh, dia tahu sebelum jam 7 tu dia dah solat. Lepas tu Zohor masuk je jam 1:05 sehingga jam 4 tu dia mesti buat solat Zohor. Asar, Maghrib, Isyak, begitulah seterusnya. Jadi perkara-perkara disiplin ini memang ada termaktub dalam rutin kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal konteks Mael ekspedisi, saya mungkin bersetuju banyak perkara dengannya, tetapi ada perkara yang saya tak bersetuju, antaranya disiplin tadi. Kalau kita dah janji dengan reporter jam 3, kita kena datang. Sebab apa? Itu reporter akan tulis mengenai kita, dia promote kita. Kita tak boleh naik ataupun popular dengan sendirinya kecuali orang menulis tentang kita. Ataupun orang macam Man Max ni datang ke rumah kita ataupun datang jumpa kita, buat konten dan beri peminat tahu apa yang sedang kita lakukan dan sebagainya. Itu adalah promosi, free promotion. So ada kebaikan yang berlaku, tetapi pada sudut lainnya ada keburukan. Yang berlaku ialah apabila perkara ini tidak dipersetujui bersama. So dalam hal ini saya berharap selepas daripada ini mungkin pengurusan ekspedisi yang ada boleh menetapkan satu garis panduan dan sebagainya. Saya tahu it's not easy because to handle a rockers like Mael, it's not easy. Bukan semudah itu Siapa yang kenal Mael dia tahulah. It's not easy to handle Mael just like that. Tetapi sekiranya kita sudah faham dengan kerenah dia dan sebagainya, kita tahu kita tidak akan membangkitkan perkara yang menimbulkan kemarahan dia dan sebagainya, dan insya-Allah dia akan okey dengan kita. So I believe one day, satu hari kita doakan, jangan kita cerita ataupun doakan yang buruk-buruk tentang mereka, kerana mereka pernah jadi legend, pernah kita, lagu-lagu mereka pernah kita idolkan, kita suka nyanyi lagu mereka Jadi lagu-lagu mereka ni memang kita suka. Jadi kalau boleh fans, netizen, saya nasihatkan kita doalah yang baik-baik. Walaupun kita tahu dia melakukan perkara yang tak elok ke apa sebagainya, tapi kita doakan yang baik-baik. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Kerana Allah SWT memilih orang-orang tertentu untuk diberi hidayah. Kerana hidayah bukan daripada kita. Kita nasihatlah 10 kembung pun. Sekiranya Allah SWT tak izinkan, tidak beri hidayah kepada sesiapa saja, maka kita tidak akan dapat mentarbiah orang tertentu untuk menjadi baik. Jadi, hukum alam yang nyata adalah hidayah itu adalah di tangan Allah SWT. Tapi cuma hidayah tu dah sampai, kadang-kadang kita buat endah tak endah, kita buat tak tahu, dan akhirnya kita yang rugi. So saya berharap Man, Max dan Mael Ekspedisi dapat berdamai, cari jalan penyelesaian, cari titik persamaan supaya perkara ini tak adalah berpanjangan, supaya fans di luar sana dapat menghargai kedua-dua bakat anda. You are great legend. Jadi tidak manis kalau kita legend bergaduh sesama legend Man Max is legend, drama yang legend, Mael adalah penyanyi ekspedisi yang legend. So kedua-dua mereka adalah legend. Kita berharap mereka dapat bersemuka dan berdamai. Itu saja. Saya harap netizen, kita doakan mereka supaya mendapat taufik dan hidayah. Begitu juga dengan kita,
mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT agar kita dapat kembali kepada Allah. Suatu hari nanti kita akan mati. Kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah SWT, solat tak tinggal dan bertakwa. InsyaAllah. So kita sudahi video kali ini dengan ungkapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.